Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So selamat bertemu kembali dalam channel Warisan Garage. Dah berapa lama ni menyepi sikit sebab tak ada update video. Tapi adalah saya punya last update saya pada minggu lepas. Saya update bukan nakal wajah, bukan nakal FTO kat saya punya wajah lah. So saya minta maaf sekali lagi sebab kepada saya punya subscriber sebab busy dengan kerja. So bila ada major job macam ni, ada waktu panjang sikit, bolehlah saya buat konten lain. Okey, dalam konten kali ni saya nak buat overhaul ataupun dalam bahasa sekolah ada merombak rawat. Okey, enjin ni enjin 4G15 dari Body Wira yang dah dipakai stroker kit 4G18. So dia jadi kapasiti naik dari 1.5 ke 1.6 liter. Enjin ni dah dibuat overhaul sebenarnya pada bulan 3 hari tu, tapi ada masalah pada oil pressure. So journal bearing conrod pada nombor 2 punya journal bearing conrod bermasalah lah. Okay. Masa saya overhaul bulan 3 tu, asal dia cuma owner nak upgrade ke metal gasket saja, tapi since block surface dia dah tak berapa cantik, lepas tu ada point yang dah tak berapa rata, saya nasihatkan dia untuk angkat enjin tu keluar. Tapi tak adalah betul-betul saya buat overhaul, cuma saya buka dan pasang je lah. Sebab setengah machine shop dia memang tak nak layan kalau hantar shop block complete semata kan, untuk skim head ataupun skim block. Okay, satu hal juga, kalau kita nak angkat blok tu complete dengan crank piston semua agak berat, sebab saya ni pun tak ada helper, kerja seorang aja, lone ranger lah orang cakap kan. Okey, untuk pengetahuan korang juga, enjin ni bukan lagi enjin standard NA, tapi dah dipasang siput sedut ataupun tebu lah kan, baut on tebu. Tapi bukan saya buat lah, foreman lain yang buat baut on tebu ni. Lepas dah running in, owner masa ni lepas overhaul bulan 3 tu hari, owner bawa kereta ni dekat satu kedai performance ni untuk pasang piggyback ECU KKT Compact 32 dalam masa tu saya memang tak jangka langsung pun ada masalah. Baru 3 kali run untuk FU ratio, tiba-tiba bunyi conrod. Owner tepuk dahi, saya pun ketuk kepala. Tapi nak buat macam mana, benda kita tak jangka. Sebab enjin pun bukan run pada standard capability enjin tu. Then sejak dia bawa on turbo pun, owner memang tak pernah langsung naik dyno. Sebab lepas dia bawa on turbo, masalah jerking apa semua lah. Okay, so kita cukup celoteh sampai sini. Kita sembang pasal video pula. Okay, macam yang korang nampak sekarang ni, saya tengah bersihkan bekas-bekas gasket, bekas gam dekat surface block dengan bahagian crankcase dekat bahagian osam tu. So pada bahagian crankcase block ni, macam yang korang tengok sekarang, saya tengah bersihkan kerak-kerak minyak lama. Sebelum ni saya tak bersihkan pun, sebab macam saya cakap, saya cuma buka bawaan tapi steam je kan. Okay, masalah kalau kerak minyak lama ni ada kat bahagian crankcase, akibat dia nanti dia akan boleh menyebabkan aliran minyak ke oil sump. Dalam bahasa senang dia oil return lah ke oil sump tu akan jadi lambat. So kalau kita tengok dekat, kalau korang ada follow YouTuber Jeffro Mobil, dia ni daripada US, dia ni hardcore engine 4G63 Mitsu. So dia akan buat channeling ataupun alo ataupun longkang dekat crankcase block tu untuk bagi minyak tu turun dengan cepat. Tapi dalam case ni saya tak buat lah, sebab pada saya asalkan permukaan dia bersih, cantik, flow dia pun cantik. Okay, macam yang saya buat ni, saya bersihkan juga pada groove main bearing journal tu. Kasih kikis juga bekas-bekas minyak, sebab boleh menyebabkan flow minyak tu jadi lambat. Dan seterusnya, kalau lambat sangat masuk dekat bahagian bearing, nanti dia boleh rosak lah. Ni saya tak cuma touch up sikit je, saya tak betul-betul tekan dekat situ, just nak bagi dia betul bersih je lah. Dah habis clear ni, saya tembak angin, and then baru saya akan cuci pakai petrol. So blok ni saya cuma cuci pakai petrol macam saya cakap tadi. Walaupun kos petrol agak tinggi, RM2 mesin, nak beli satu tong pun dah berapa, dekat RM20 rasa. Tapi petrol ni yang best dia cepat kering. Lepas tu dia tak membuatkan bare metal surface tu ataupun permukaan besi yang tak ada lindungi oleh apa-apa coating macam cat or whatsoever, jadi cepat karat. Itu kelebihan dia. Sebelum ni pun saya memang cuci je pakai chemical, tapi since block pun dah pernah dicuci masa saya buka dulu, yang masa saya cakap saya dah buat skin block tu kan. So block ni tak perlu dah nak bagi attention to detail sangat lah, asalkan dia bersih sudah. Pada saya betul lah. Sebab
tak perlu sangat pun, sebab engine ni running pun tak lama. Baik, since block pun dah bersih, so kita dah boleh buat measurement piston to wall cylinder, piston to cylinder wall clearance. So alat yang saya pakai ni adalah cylinder bore gauge. Tujuan kita buat measurement ni untuk tengok clearance antara piston dengan dinding silinder. Okay, walaupun pada mata kasar kita nampak benda tu macam tak ada apa kan, macam rapat, tapi sebenarnya dia perlu ada gap ataupun ada ruang ataupun ada clearance bagi bolehkan minyak enjin melincirkan permukaan cylinder wall tu dengan juga bahagian piston skirt tu. Dan juga satu lagi, dia membolehkan piston tu expand tanpa merosakkan ataupun tanpa mencalakan bahagian cylinder wall. Okay, itu sebab kita kena tengok dia punya piston to wall clearance. Okay, kenapa piston tu boleh expand ataupun mengembang? So dalam bahagian enjin ni ada pressure dan juga ada heat. Pressure dengan heat ni datang daripada combustion dan juga friction part yang bergerak dalam enjin. So dalam kes piston ni dibuat daripada alloy. Memang semua alloy lah, tak daripada cast iron kan. So bila tekanan dari combustion dan juga suhu combustion mencapai sampai 2000 darjah Celsius, so dia akan membuatkan piston tu jadi mengembang. So kalau kita bawa on turbo, kalau kita bawa on turbo, compression engine akan meningkat. So jadi piston tu akan expand 2 kali ganda lebih tinggi daripada biasa. Jika clearance kita tak buat dengan betul, apa yang jadi nanti piston tu akan mencalakan dinding silinder lah. Baik, macam yang korang tengok ni, saya ambil micrometer 75 ke 100 mm. Kenapa saya kena pakai micrometer? Sebab untuk calibrate bore gauge yang kita nak pakai nanti, sebelum kita ukur apa-apa, gunakan micrometer ni, kita kena set dulu macam yang saya tunjuk tadi. So bagi dia betul-betul center. Lepas dah set balik ke kosong, baru kita set micrometer ni. Okay, macam yang korang tengok tu, baru kita set ikut size bore yang kita nak ukur. So macam dalam kes ni, bore dia size 76.5 lah, 76.5, oversize 50 untuk piston wajar. So kita letakkan micrometer macam yang korang tengok ni. So kita mark, okay, ni bore gauge. So ambil bacaan yang paling tinggi. Okay, macam dalam kes ni, bacaan paling tinggi yang saya dapat antara 0.09 sampai 0.01. Okay, silap tekan pula. Okay, so saya dapat 0.9. So saya akan tekan 0. Nampak tu ayam tu, kalau nak ambil lah. Memang ayam free. Saya tak beli ayam pun sebenarnya, ayam sesat. Ni nak raya kan. Okay, so seterusnya kita dah boleh lah ukur cylinder block tu. Okay, so dalam pengukuran ni saya akan buat 2 step lah. Dua arah dengan 3 step, iaitu arah X dengan Y macam yang korang tengok. Okay, X untuk melintang, Y untuk menegak. Lepas tu 3 step dari aras atas, tengah dan juga bawah. Sebab apa kena buat macam tu? Sebab kita nak determine sama ada bore ni betul-betul bulat. Lepas tu cylinder bore ni berbentuk taper macam cone tu, ataupun berbentuk macam jam pasir. Tapi tak adalah betul-betul macam yang macam saya cakap. Cuma kita nak determine dia punya bentuk tu ikut ukuran yang kita dah buat. Macam ni saya target ukuran antara 0.03 sampai 0.05. Jadi macam yang sekarang ni saya check untuk X. Okay, untuk X pun tak apa-apa, tak boleh nak apa-apa tengok kan. Tapi macam tu lah. Okay, yang macam ni saya ukur untuk step yang pertama. Okay, untuk so nanti bila kita catik tu, kita akan macam X lah. Untuk arah melintang, X1, X2, X3. Lepas tu Y, Y1, Y2, Y3. Ukuran ni tak boleh kita nak buat sekali dah dapat. Kita kena berpuluh-puluh kali baru kita dapat dia punya bacaan yang betul lah. Okay, macam ni kita buat pada tengah. Kita nak centerkan balik. Biasalah benda ni bukan yang mahal, yang murah ni kan. Kita ambil satu, kita rekod. Ambil satu, kita rekod. Benda ni bukan senang nak buat. Okay, so dah selesai buat X. Saya akan buat paksi Y pula. Okay, untuk Y ni dia punya pasal X pula ni. Y. Untuk Y, dia punya kadar kehausan dia lebih tinggi daripada X. Sebab Y ni
dia punya permukaan piston skirt tu dia akan dia ada piston skirt tu akan ada geseran dengan cylinder wall lah. Dia duduk dekat bahagian tu. So senang cerita, bahagian Y ni adalah bahagian yang pada piston skirt tu. So bahagian yang paling banyak cala adalah bahagian Y. Sebab tu kita kena betul-betul kena check kat Y ni, tengok dia punya keadaan tu macam mana. Tak nak dia terlalu besar ataupun tak nak terlalu sempit. Kalau dia terlalu besar, dia boleh menyebabkan compression loss lah, tak berapa cantik. And then satu lagi, dia punya possibility dia boleh mengakibatkan piston slap. Piston slap ni macam umpama macam dia bergoyang lah. Nak cerita dia bergoyang, maksudnya dia slapping bahagian piston tu, dia slap, dia kena dekat pada bahagian cylinder wall. Okay, so bila saya dah check benda ni tak ikut spek yang saya nak, so saya buat honing sendiri. So bahagian cylinder wall saya buat proses honing sebab ni bukan semata untuk hilangkan cala. Macam korang tengok ada cala dekat bahagian blok tu, tapi untuk menentukan clearance yang sepatutnya, since engine ni dah dibuat on turbo. Okay, so since engine ni dah dibuat on turbo, dia punya spec clearance ni dah tak boleh ikut macam NA. Dia akan lebih clearance dia, gap dia akan lebih. Okay, so proses honing ni saya pakai special tool untuk honing daripada brand Top Tool. Dia cakap asal boleh, janji dia dapat memenuhi saya punya kehendak lah. Sebenarnya saya nak dapatkan clearance yang betul ni kena hantar machine shop, tapi sekarang faham lah musim PKP kan, so saya pun tak boleh nak keluar sangat sebab surat miti pun tak dapat lagi. Oi, saya semua tak tahulah kenapa kan. Yalah, sebab saya ni pun berniaga sendiri dekat rumah je, tu sebab payah sikit nak dapat. Tapi asalkan kita kena cari inisiatif sendirilah. Janji ada barang, ada tools, boleh buat. Okay, so bila kita dah siap buat honing, kita cuci and then kita ukur lagi. So tak silap saya dalam 3 atau 4 kali sampai batu asah. Honing tu dia pakai batu asah. Batu asah yang dia punya grid size lebih kurang 80 tak silap. Batu asah macam batu asah pisau tu, macam tu lah. Dia pakai macam tu. So kita dah siap buat honing, kita kena bersihkan, baru kita ukur balik. Okay, macam ni saya honing lagi lah, sebab kita tengok bekas cala tu ada yang tak hilang lagi. So saya terpaksa kena buat lagi sekali. Okay, so dalam kes ni saya bagi banyak attention pada silinder 3 dengan silinder 4. Sebab 3 dengan 4 ni dia terlalu rapat, dia punya gap dia tu. Especially pada bahagian Y. Ada, tak silap saya, nombor 4, dia punya bahagian Y lebih kecil daripada bahagian X. Padahal bahagian Y tu ada piston skirt kan. Piston skirt dia akan bergesek pada cylinder wall banyak pada bahagian tu, tapi dia terlalu kecil. So saya tak nak ambil risiko lah. Satu lagi, kita kena buat gap ni besar. Kalau tak silap saya lah, kalau kita pakai piston yang pakai ceramic coating tu, yang warna hitam tu, itu memang clearance ni kita kena set besar. Okay, so yang ni sebelum tu. Okay, yang sebelum tu saya dapat lah. So lepas yang saya dah buat ni pun, saya ada buat balik dia punya honing. Okay, ni macam korang tengok piston baru saya buat ukuran balik. Ni piston baru, piston brand ART. So piston baru saya ukur 76.5, tapi tak betul-betul 76.5. Dia 76.485 yang macam ni kita nampak. So saya assume 76.49 lah, sebab dia dekat dengan 49 kan. Okay, setiap ukuran ni kita kena buat catatan, so kita boleh ingat yang mana. Okay, so bila kita nak ukur piston, ukur pada bahagian skirt piston tu, sebab bahagian tu adalah orang cakap consider bahagian yang paling besar. Okay, so untuk piston nombor 2 kita dah dapat ukuran dia 76.48. Kita jangan ingat saiz piston 76.5, 76 ataupun 80, 81, dia sebenarnya dia saiz dia macam tak, dia akan kecil sikit. Tapi tak adalah kecil sampai kita betul-betul nampak kan. Okay, macam korang tengok tu saya tulis 75, tapi sebenarnya tak. Saya tersilap, saiz dia 76. Sebab kita buat main micrometer ni, kita nampak tulisan yang 75 tu. So biasa lah, ada ralat pada mata kita ni, bukannya perfect kan. Okay,
Ni yang piston nombor 4. Semua dapat 76.48 kecuali piston nombor 1 76.485 ataupun 76.49 lah. Baik, lepas dah dapat ukuran piston and then ukuran cylinder bore pun kita dah dapat. So kita dah boleh kira lah berapa piston to wall punya clearance. So saya punya cara, saya tambah 76.5 dengan saiz cylinder wall yang saya dah dapat. Kemudian saya akan tolakkan dengan saiz piston. So kita akan dapat berapa dia punya clearance tu. So macam ni saya kena buat lagi sekali sebab dia tak betul-betul memenuhi saya punya kehendak lah. Dia tak dapat yang spek yang saya nak. So saya ada buat lagi sekali lepas yang saya buat pengiraan macam ni lah. So benda ni proses dia berulang-ulang kali sampai ikut yang kita nak. Okay. So kenapa kita perlukan clearance yang betul? Macam saya cakap tadi dia untuk piston tu boleh expand dan juga bagi dapat minyak tu lalu dekat ruang tu, dapat lubricate dengan secukupnya. Boleh pula lupa nak rakam. Okay, so yang ni saya recreate balik sebab ni nanti blueprint ni nak bagi dekat dealer, nak tengok dia kata okey tak okey. So saya ambil ukuran X dengan Y lah. So Y ni saya punya thrust side. Thrust side ni maksudnya yang bahagian yang parallel dengan crankshaft. So bila crankshaft tu bersama dengan root tu akan naik macam ni kan, betul tak? So yang bahagian atas ni macam ni, ni kita panggil thrust side. Kalau yang ni non thrust side. So yang bahagian non thrust side ni dia akan lebih besar sikit compare dengan non thrust side. Okay, sebab dia punya yalah, sebab akisat permukaan piston tu yang bergerak tu, belah sini dia akan lagi besar. Dia besar tak adalah besar tu sampai beza sampai 3 ke 4 kan. Dia dalam 0.01 tu itu normal. Okey, so yang ni tadi saya buat polish balik. Ni saya dah dapat sebab yang sebelum ni dapat terlalu kecil. Ni yang asal semua 01 kosong. Yang Y thrust side pun kecil. 02 01, bukan nak kata kecil sangat lah, tapi tak berapa nak cantik sangat. Yang 4 lagi tu, 4 tadi 01 kosong. Y dia pun sama 02 01. Dia still lagi ada taper tapi kecil lah. Saya nak bagi dia besar sikit sebab Y ni kita nak perlukan besar kan. So since spek turbo ni dia punya enjin turbo ni panas, so banyak komponen dalam enjin tu dia akan expand apabila dia panas. So bila dia panas, dia kembang lah, bahasa senang dia. Baik, saya dah buat lagi satu punya pengukuran lepas saya buat honing lagi sekali. So yang ni last yang saya dapat lah. Okay, ni final punya reading. So dia dah ikut spek yang macam saya nak. Okay, macam yang korang tengok. Okay, dah dapat dia punya nombor tu macam yang nampak. Seperti yang korang nampak, 3 dengan 4 dia punya clearance dia tune lah, macam yang saya nak. Okay, nombor 1, 2 pun okay, tak ada masalah. Sebab yang nombor 1 tu piston dia ada besar sikit kan, macam saya cakap tadi. So clearance macam ni okay lah. Okay, tak ada masalah. Okay, so cukup untuk episod clear kelegaan ataupun clearance piston to wall. So saya berharap korang dapat something lah daripada video ni. Okay, kalau ada sebarang komen ataupun apa penambahbaikan ataupun apa-apalah, atau serasa macam buat ni silap, so korang boleh komen dekat bahagian ruangan komen. And then kalau rasa ilmu ni bermanfaat, so sila like, share dan juga tolonglah subscribe, sebab subscribe itu free. Okay,
Berjumpa lagi kita pada episod yang akan datang. So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.